Selamat pagi kelas. Selamat pagi cikgu. Semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Okey, cikgu pun sihat. Cikgu harap kamu juga baik-baik semua. Baiklah, untuk hari ini, okey, satu lagi. Okey, cikgu rasa macam lain macam lah kelas hari ini. Okey, kelas nampak macam bersih je. Okey, baiklah. Kalau macam tu, okey. Tengok semua dalam keadaan bersih, kemas. Lagipun kamu pun semua sudah duduk dalam kumpulan masing-masing kan, seperti mana yang cikgu ingin kamu lakukan sebelum ni. Betul tak ni ya? Matias, betul kan dah duduk dalam kumpulan? Terry? Okey. Betul lah tu. Okey, teruskan ya untuk kelas akan datang pun cikgu nak kamu duduk dalam keadaan macam ni lah, ya. Baiklah, sekarang cikgu tanpa kita buang masa, bagus kita teruskan kepada pembelajaran hari ini. Baiklah, cuba tengok balik ni. Slide ni berkenaan dengan apa? Gambar. Okey, tahu ni pembelajaran mengenai apa? Gambar apa ni? Itu mengenai pembelajaran yang lepas cikgu. Mengenai sumber air di Malaysia cikgu. Masa ingat. Betul lah tu. Okey. Daripada Matias tadi, dia beritahu kita gambar ni adalah berkenaan dengan sumber air. Itu topik yang lepas. Ingat tak kan? Cikgu harap kamu ingat juga. Okey, ini adalah sumber air slide kita yang minggu lepas. Cikgu saja je nak uji kamu punya pengetahuan sedia ada ataupun nak imbas kembali lah supaya kita dapat perkaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran yang lepas dengan pembelajaran hari ini. Dengar tak ni? Yang belakang tu senyap lah. Cikgu tengah cakap kat depan kan. Okey, terima kasih, senyap. Okey, lagi satu. Okey, yang macam Terry juga beritahu, ini pembelajaran lepas dua kumpulan tadi mengatakan sumber air ada kaitan dengan topik hari ini, iaitu topik sisa domestik. Kenapa cikgu katakan sumber air ada kaitan dengan pembelajaran hari ini, iaitu sisa domestik? Jelaskan. Cikgu nak kamu fikir sendiri dulu, apa pula kaitan sumber air dengan sisa domestik? Okey. Sebab sumber air ada kaitan dengan aktiviti harian dari rumah cikgu. Contohnya kita basuh pinggan juga air. Betul tu cikgu, sumber air boleh juga digunakan untuk menyuci baju dan menyuci kuali. Betul. Betul lah tu. Kalau sisa domestik air, sumber air, dia ada kaitan dengan sisa domestik, di mana kalau di sisa domestik adalah yang kita tahu adalah bahan ataupun barang-barang dari rumah, sisa-sisa dari perumahan yang dibuang ataupun tak digunakan lagi. Itu yang kita tahu secara ringkas lah. Sekejap lagi kita akan belajar dengan lebih dalam, ya. Okey, seperti mana yang Terry dengan Matias bagi tahu tadi, di rumah kita menggunakan air untuk memasak, kita gunakan air untuk basuh baju, air juga digunakan untuk segala-galanya lah yang aktiviti harian di rumah, ya. Dah habis tentang tu, kita dah tahu perkaitan antara sumber air dengan sisa domestik yang akan kita belajar dengan lebih dalam pada hari ini. Okey, kamu dengar sini sekejap, ya. Cikgu akan bagikan penjelasan sedikitlah, tambahan sedikit kepada kamu untuk kamu faham. Sebab sebelum ni cikgu sudah pesankan untuk sebelum ni, cikgu sudah pesan untuk kamu buat research, kajian dekat rumah sendiri. Apa itu sisa domestik? Kamu kena tahu terlebih dahulu sebelum kita belajar. Sebab cikgu hanya membimbing. Baiklah, kita tanpa membuang masa, cikgu bagi kamu tengok dulu video ni. Okey, sementara kamu tengok video yang akan cikgu bentangkan sekejap lagi, kamu tulislah, catat apa-apa nota yang penting, isi-isi yang penting untuk nota kamu, sebab sekejap lagi kita akan buat aktiviti peta minda kreatif. Kamu sendirilah yang akan
reka nanti. Okey, sekejap lagi lah cikgu akan ceritakan pasal aktiviti kita sekejap lagi. Okey, kita tengok dulu video ni ya. Fokus tau. Jangan ada yang tidur, ada yang tak dengar. Okey, tumpang kawan macam tu. Kita dengar, kita lihat, lepas tu kita tulis. Baru kita dapat masuk. Dapatlah kita ilmu. Okey, 1, 2, 3. Let's go. Tajuk kita hari ini adalah sisa domestik. Sila beri perhatian. Anda perlu memfokuskan kepada 4 perkara utama berikut. Baiklah, mari kita pelajari dulu apakah itu sisa domestik. Sisa domestik yang pertama adalah bahan organik. Bahan organik adalah bahan yang boleh diuraikan dan dilukiskan. Ia dihasilkan daripada sumber haiwan dan tumbuhan. Contoh sisa domestik bagi bahan organik adalah seperti sisa makanan, sisa kebun dan kertas. Bahan bukan organik juga adalah bahan yang sukar diuraikan dan dilukiskan. Dihasilkan dari sumber mineral. Apakah itu sumber mineral? Bahan yang wujud secara semula jadi, contohnya logam dan petroleum. Sisa domestik di Malaysia terhasil dari kawasan perumahan. Sisa domestik ini terdiri daripada sisa berpejal dan sisa cecair. Sisa berpejal adalah seperti sisa makanan, plastik, kertas, perabot dan lampin pakai buang. Sisa cecair pula adalah minyak masak dan kumbahan. Nah, okey. Kamu sudah faham kan? Kita tadi dalam video tadi kita mengenai pertama definisi apa itu sisa domestik. Kedua mengenai jenis sisa domestik dan ketiga adalah contoh sisa domestik. Okey. Cikgu akan menilai kamu. Aktiviti kita seterusnya lepas ni adalah kamu buat peta minda. Okey, dalam peta minda di sana nanti cikgu akan menilai kamu kumpulan mana tadi yang bagi tumpuan terhadap video tadi. Dialah yang akan dapat mungkin markah yang tinggi lah sebab dia fokuskan, dia tahulah membezakan membezakan apa itu jenis contoh sisa domestik. Okey, bagi yang tak dapat nanti kita boleh tahulah yang dia tadi tak fokuslah dengan pembentangan sebentar tadi. Jadi untuk itu kita akan terus kepada aktiviti kita lah. Sekejap lagi cikgu akan terangkan apa yang harus kita lakukan dalam aktiviti sebentar lagi. Bagi aktiviti yang akan kita buat, cikgu mahu nanti ketua setiap ahli kumpulan datang ke depan untuk ambillah bahan-bahan yang cikgu telah sediakan ni ya. Ambil untuk kamu hasilkan peta minda nanti. Cikgu tak kisah peta minda apa yang kamu hasilkan, asalkan dalam peta minda nanti ada definisi, jenis dan contoh sisa domestik. Pandai-pandailah kamu. Yang penting cikgu nak tahu, sebab cikgu nak tahu kamu dapat membezakan contoh-contoh sisa domestik ni lah. Contoh sisa domestik ni ada bahagian mana, yang sisa domestik yang ni ada bahagian mana. Okey, macam tu. Okey, cikgu akan buat penilaian. Jangan risau, cikgu akan berjalan nanti dari meja ke meja untuk tengok kumpulan mana yang bagi kerjasama. Cikgu akan buat penilaian. Jangan risau ya. Tapi jangan juga risau, cikgu akan bimbing kamu. Setiap manusia tak ada yang perfect. Jangan risau, cikgu tolong kamu. Dalam masa lebih kurang 3 minit, cikgu bagi kamu ahli kumpulan tu untuk berfikir dulu. Sebab cikgu di sini ingin terapkan kamu kaedah kooperatif, kaedah kooperatif. Kamu think, pair, and share, and create. Okey, maksudnya kamu buatlah, kamu fikir dulu apa tadinya, kamu fikirlah, kamu fikir nak buat apa dalam ni, bincang-bincang tau, bukan seorang je fikir. Yang lain ahli kumpulan pun bukan tumpang. Okey, lepas tu kamu share lah apa yang kamu dapat, apa yang kamu faham, share dalam kumpulan masing-masing. Lepas tu
kamu hasilkan, create lah buat peta minda. Ikut kreativiti ahli kumpulan masing-masing. Baik. Okay, tanpa mau masa, boleh mula sekarang lah. Cikgu bagi masa 3 minit untuk fikir dan terus boleh hasilkan je lah. Sambil itu cikgu akan jalan lah. Murid-murid dalam fasa perkembangan ini akan membuat peta minda seperti mana yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Murid-murid dengan rakan ataupun ahli dalam kumpulan masing-masing berbincang dan berkongsi idea dalam menghasilkan isi-isi dalam peta minda yang mereka bentukkan. Di samping cikgu membimbing murid-murid, cikgu juga sambil tu cikgu membuat penilaian berdasarkan rubrik yang telah cikgu sediakan. Bahan sisa pertanian najis haiwan. Ni apa pula ni, Terry? Bahan bukan organik. Botol kaca, perabot, kertas, tin, besi, buruk, plastik, baju. Semua ahli kumpulan bagi kerjasama ke? Ya. Tapi dah ni cikgu ada. Matias, jelaskan macam mana kamu tahu. Matias, kenapa kamu masukkan tin ataupun kaca ni dalam bahagian bukan organik, dalam sisa domestik, jenis dia bukan organik? Kenapa kamu bagi ke situ? Untuk Terry pula, kenapa kamu kata bahan makanan, sisa makanan ataupun kumbahan adalah tergolong dalam kategori organik? Kenapa? Aduh, cikgu lupa lah. Kamu, sementara kamu hasilkan peta minda ni, sepatutnya cikgu kena pasang muzik supaya kamu feeling gitu. Sementara kamu fikir tu, kamu hayatilah lagu yang cikgu pasang. Sorry, cikgu lupa. Tak apa, cikgu boleh pasang balik. Dengar ya lagu dia. Semua berkaitan dengan alam sekitar lagu-lagu ni. Cikgu harap kamu boleh menghayati. Cikgu dah pasang dah. Baiklah, semua dah pun selesai untuk buat peta minda masing-masing. Bolehlah. Nampaknya kamu faham. Kan ada cikgu, itulah kelebihannya bila kita belajar lebih awal tau. Maksudnya, cikgu akan ingatkan kamu untuk balik rumah nanti. Belajar ni dulu sebelum kita belajar, sebelum cikgu ajar kamu untuk keesokan hari dia, macam tu. Dapat je kamu padahal pembentangan cikgu, yang video yang cikgu tunjuk tadi tu singkat je, simple je, sebab cikgu tak nak buang masa banyak kan. Cikgu nak bagi kamu saja fikir banyak sebab cikgu dah bagi tahu untuk cari kan bahan sebelum ni. Hasil dia kita tengoklah. Kamu boleh hasilkan peta minda yang mau. Nice, cantik. Kita tengok peta minda yang dihasilkan oleh beberapa kumpulan ni. Cikgu dah dapat 2 yang cikgu rasa macam wow, cikgu nampak lah dia bagi dia fokus lah kan masa pembentangan ataupun dia buat dia belajar lah sebelum kita belajar. Ni adalah dari kumpulan Matias tadi. Cantik je. Dan isi dia pun semua dia bagi 2. Kita dapatlah. Simple definition dia. Ni pula Terry punya kumpulan. Cantik. Nampak je sama tapi adalah beza dia. Dua-dua cantik. Boleh So mungkin extra mark lah pada 2 kumpulan ni tapi tak ketinggalan juga untuk yang lain pun okey je. Cuma takkan cikgu ambil semua kan. Tapi yang penting ilmu tu kita dapat, kita share kat semua orang. So secara ringkas je, kita tak belajar secara teori pada hari ni, tapi kamu faham. Kamu boleh keluarkan benda tu dalam bentuk peta minda. Semua tu lah. Baiklah, cikgu harap yang peta minda tadi tu kamu simpan dulu.
Untuk aktiviti seterusnya, cikgu akan bagi peluang untuk kamu berfikir sendiri pula tanpa cikgu tayangkan video apa-apa. Sebab aktiviti kita sebentar lagi adalah berkaitan dengan pembelajaran kita yang akan datang. Okey, cikgu nak kamu berfikir dulu, lepas tu nanti kamu share dekat kawan kamu. Okey, aktiviti dia adalah aktiviti kita di mana cikgu akan bagikan satu kumpulan ni nanti macam Tias punya kumpulan, cikgu bagi gambar rajah ni, cikgu tak bagi tahu, sekejap lagi cikgu bagi. Lepas tu kumpulan Terry cikgu bagi ni, kumpulan Ivy cikgu bagi ni, dan kumpulan Susana cikgu bagi ni ya. Satu kita ada 5, jadi kita ada 5 kumpulan. Nanti cikgu akan bagi setiap satu kumpulan lembaran kertas, lembaran keratan akhbar. Setiap satu kumpulan akan dapat gambar raja situasi yang berbeza-beza lah. Untuk kumpulan ni ambil keratan akhbar masing-masing. Nah, ni untuk kumpulan ni. Okey, dah tak. Terus bincang situasi itu, apa kesan situasi tersebut kepada persekitaran kita. Okey. Cikgu bagi masa dalam 3 minit untuk kamu fikir dan 2 minit untuk kamu fikir. Baiklah, daripada kumpulan Terry, apa tadi kesan dia, kesan situasi, dan kamu bagi tahu gambaran yang kamu dapat dan bagi tahu kesan dia kepada persekitaran kita. Ustaz, gambar yang kumpulan saya dapat adalah pembuangan sisa domestik di sungai dan tidak diurus dengan baik. Pada pendapat saya, situasi dalam gambar boleh memberi kesan kepada berlakunya pencemaran bau dan pencemaran sungai. Sebab terdapat 4 sampah sarap dari dikeliling oleh lalat. Baiklah, wakil daripada kumpulan Matias pula, apa yang kamu dapat dan apa hasil perbincangan kumpulan kamu? Pendapat kumpulan saya pula, sisa domestik boleh menyebabkan tersebarnya wabak penyakit. Sebab terdapat banyak bakteria di dalam sampah-sampah tersebut. Contohnya, penyakit ialah taun, cirit-birit, Zika dan banyak lagi. Nah, pandai pun. Tengok, inilah kebaikan dia. Kita bagi kamu fikir, kamu boleh je fikir. Tak payah tanya-tanya cikgu pun. Just cuba je. Kita share dekat kawan. Macam kumpulan satu ni tadi bagi tahu wabak penyakit. Kalau pengurusan sisa domestik tak diurus dengan baik, okey, dia boleh mendatangkan wabak penyakit. Takut kita. Lepas tu kumpulan satu pula menceritakan mengenai peningkatan kos penyelenggaraan. Kos maksudnya peningkatan kos pengurusan lah, sebab kita nak buka tapak kan. Kalau kita buang sampah merata-rata tempat, bertimbun pula sampah tu, mestilah pihak berkuasa tempatan yang ambil tindakan, terpaksa ambil tindakan lah, sebab dia yang akan buka tapak baru, biayai kos, banyaklah pengeluaran duit kan untuk buat tapak baru, untuk tempat buang sampah yang barulah. Okey, banjir kilat juga. Banjir kilat sebab kalau kita buang sampah dekat sungai dan sungai jadi sumbat ataupun saliran sungai tadi tu sumbat kan. Kalau dia sumbat, jadi paras air akan meningkat tak? Bila meningkat, maka yang terjejas-jejasnya kita lah, sebab perumahan kita yang akan banjir. Mau ke tidak tu jadi macam tu. Kalau tak nak, kita lah masyarakat, kita lah individu yang bertanggungjawab untuk menangani, cuba untuk ada kesedaran tidak tentang pengurusan sisa domestik tersebut ya. Cikgu mahu di sini, cikgu nak minta 2 orang wakil, sebab masa sedang mencemburi kita ya. 2 orang wakil dari kumpulan untuk merumuskan hasil pembelajaran kita hari ini, iaitu mengenai tadi apa itu sisa domestik, jenis sisa domestik dengan contoh-contoh dia. Dan untuk pembelajaran seterusnya kita akan perkaitkan dengan
apa itu kesan dengan langkah mengatasi sisa domestik tersebut. Sisa domestik terbagi kepada dua. Yang pertama ialah bahan organik. Salah. Ialah minyak masak sisa kumbahan. Dan bahan bukan organik ialah botol kaca, perabot kertas, tin, besi buruk, plastik, dan baju. Sekian, terima kasih. Rumusan dari kumpulan kami ialah kesan perbuangan sisa domestik ialah wabak penyakit, peningkatan kos penyelenggaraan, banjir kilat, pencemaran. Sekian, terima kasih. Baiklah, dapat semua kan ringkasan pembelajaran untuk hari ini. Apa yang cikgu mahu nanti Petaminda semua ni kan, Petaminda ni kamu letaklah di sudut-sudut geografi di belakang kelas kamu ni, untuk meringkaskan kamu, untuk memudahkan kamu di sebelum exam nanti ke. Untuk tengok nota lah ya, tengok nota. Okey, simpan semua, jangan buang pula. Dan apa yang cikgu mahu di sini untuk pembelajaran yang lepas, seperti cikgu mahu kamu cari tahu dulu sebelum pembelajaran kita nanti, cari tahu dulu apa itu bagi langkah-langkah untuk mengatasi atau mengurus sisa domestik di Malaysia. Okey, terima kasih sebab kamu bagi kerjasama dengan cikgu. Harap apa yang kita belajar ni dapat membantu kamu semua ya. Okey, terima kasih kelas.